Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berjumpa dalam video pada kali ini. Okey, untuk kali ini ustaz akan membicarakan tentang bidang ibadah pendidikan Islam tahun 1, iaitu di bawah tajuk kebersihan amalanku. Kebersihan amalanku. Ia juga bermaksud tajuk istinja. Istinja untuk tahun 1. Okey. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 1, muka surat 92. Okey, rujuk buku teks muka surat 92. Okey, sama-sama tengok gambar yang ada di buku teks. Okey, dia sedang berkhemah di dalam hutan. Lepas tu ada murid bertanya kepada ustazah. Okey, dia tanya, "Ustazah, saya mahu buang air besar. Bagaimanakah saya mahu beristinja? Beristinja di kawasan ini kerana kawasan ini tiada air, dalam hutan tiada air." Okey, ustazah pun jawab, "Ahmad, istinja bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu." Ustazah jawab ke Ahmad. Ahmad tanya dia nak buang air besar kat dalam hutan, tak ada air, kawasan tu tak ada air. Jadi dia tanya ustazah. Ustazah pun jawab, istinja bukan sahaja dengan air, tetapi dia juga boleh menggunakan batu atau tisu atau benda-benda kesat yang lain. Jadi, ustaz nak tanya pada semua murid-murid, apa itu istinja? Apa itu istinja? Kamu sudah tahu apa itu istinja? Istinja ni bermaksud, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Sekali lagi kita ulang. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Okey. Okey, apa maksud kubul atau dubur? Kubul ni maksud dia kita buang air kecil, kencing. Dubur ni kita buang najis melalui buang air besar. Najis tu bermaksud air kecil ataupun benda yang kita keluarkan dari badan kita. Itu maksud istinja, kita nak hilangkan, kita nak bersihkan najis yang keluar daripada kubul yang depan dan dubur yang belakang dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesat, atau kita gunakan air lepas tu kita guna benda kesat, dua-duanya sekali. Okey, itu maksud istinja. Kita nak bersihkan najis daripada kubul atau dubur kita dengan betul atau dengan air dan benda-benda kesat. Okey. Hukum beristinja. Hukum beristinja ni ada hukum. Istinja ni mesti ada hukum dia. Hukum beristinja ialah wajib. Wajib. Kalau ustaz tanya apa hukum istinja, kamu kena jawab wajib. Hukum beristinja adalah wajib. Wajib maksud dia kita mesti buat. Kita kencing, kita berak, kita mesti basuh. Basuh itu bermaksud istinja. Basuh dengan betul. Tak boleh kita pergi kencing, kita tak basuh. Kita pergi berak, kita basuh macam-macam tu je. Tak cuci. Kita kena bagi bersih dan suci betul-betul. Okey, itu maksud istinja. Kita nak bersihkan najis daripada kubul atau dubur yang kita buang. Okey. Hukum dia wajib. Kena ingat, wajib. Mesti kita kena sucikan. Okey.
Seterusnya, ini alat-alat istinja. Alat-alat istinja, ada beberapa alat istinja. Yang pertama, yang semestinya air. Air. Kita selalu guna air. Alat istinja kita nak basuh kencing, nak basuh berak, kita guna air. Tak semestinya air saja kita boleh bersihkan. Air mestilah kita, kalau tak ada air kita nak guna apa? Rumah kita mesti ada air. Kalau kita pergi kelah kalau kita sesat kat dalam hutan ke, kita tak ada air, kita nak berak, nak kencing, kita nak guna apa? Nak basuh. Okey. Antara alat-alat yang kita boleh guna, ini air mutlak, air yang bersih. Okey, yang kedua, batu. Batu juga kita boleh guna untuk beristinja, nak basuh kencing, nak basuh berak. Batu mestilah bersih dan kering. Batu ni kita kena, ini adalah alat-alat, contoh alat-alat yang kita boleh guna untuk beristinja. Okey, yang ketiga, apa ni? Yang ketiga, tisu. Tisu juga boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey, yang keempat, apa ni? Daun kering. Daun kering juga kita boleh gunakan untuk beristinja. Yang kelima, apa ni? Yang kelima, kulit kayu kering. Kulit kayu kering juga kita boleh gunakan untuk beristinja. Untuk nak bersihkan najis daripada dubul atau kubul kita. Okey, ini antara alat-alat beristinja. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, batu. Yang ketiga, tisu. Yang keempat, daun kering. Yang kelima, kulit kayu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara beristinja. Cara beristinja. Cara beristinja dia ada 3 cara. Dia ada 3 cara. Yang pertama, okey, kita tengok cara yang pertama. Yang pertama, jika menggunakan air. Kalau kita gunakan air, bagaimana kita nak beristinja? Cara kita nak basuh kencing, basuh berak. Okey, yang pertama, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Kita mesti gunakan tangan kiri kita, tangan kiri. Tangan kiri untuk beristinja. Jangan guna tangan kanan. Tangan kanan untuk makan, untuk benda-benda baik. Yang ni benda-benda yang kotor, kita gunakan tangan kiri. Okey, seterusnya, yang kedua, kalau kita guna air, bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak, dengan air bersih. Tak boleh air yang kotor. Contoh, kita nak basuh kencing, nak basuh berak dengan air sirap. Air sirap boleh tak? Tak boleh. Sebab kita kena gunakan air yang bersih, air yang mutlak. Okey, itu untuk air. Okey, kalau yang kedua, cara beristinja yang kedua, kita gunakan benda kesat seperti batu, tisu, alat-alat istinja tadi. Alat-alat istinja tadi. Okey. Cara dia yang pertama, kita sapu kubul atau dubul dengan 3 kali sapuan. 3 kali. 3 kali sapuan. Kita ambil batu satu, kita sapu. Lepas tu buang batu. Kita ambil batu yang lain, sapu, kita buang. Batu lain, 3 kali kita buang. Dah cukup dah 3 kali sapuan. Tapi gunakan batu yang berlainan. Ambil satu batu, buang. Satu batu, buang. Sampailah 3 kali. Okey, yang kedua, kita menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Benda yang kesat, batu tadi mestilah batu yang kering dan batu yang bersih. Untuk setiap kali kita sapu, ambil batu yang kering, batu yang bersih, kita sapu, lepas tu buang. Itu cara yang kedua. Okey, cara yang ketiga, jika kita menggunakan air dan benda-benda kesat, kita guna dua-dua sekali. Kita nak guna benda kesat, lepas tu kita guna air. Okey, macam mana kita nak guna? Kita gunakan benda kesat terlebih dahulu, diikuti dengan air. Kita sapu dengan, contoh kita ambil tisu, kita sapu dengan tisu, lepas tu basuh dengan air pula. Itu lebih baik.
kita guna kedua-duanya sekali. Kalau ada lah. Kalau ada air saja, kita guna air. Kalau ada tisu saja, kita guna tisu. Lebih baik kita guna benda kesat dan air. Okey, seterusnya. Kelebihan beristinja. Apa kelebihan dia kalau kita beristinja? Kalau kita beristinja, apa kelebihan dia? Okey, yang pertama, ibadah solat diterima Allah. Kalau kita solat, Allah terima solat kita. Sebab apa? Sebab kita dah bersih daripada najis. Kita bersih betul-betul kencing dan berak kita. Kita bersih dengan betul-betul. Okey. Sebab itulah Allah terima solat kita. Okey, yang kedua. Kelebihan beristinja. Kalau kita beristinja, kita dapat apa? Kesihatan terpelihara. Kesihatan tubuh badan kita akan jadi lebih sihat. Tak sakit, tak demam. Sebab kita beristinja dengan betul. Okey, yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Penyakit pun susah nak dapat. Kita pun susah nak dapat penyakit kalau kita beristinja dengan betul. Kalau kita tak beristinja, kencing tak basuh, berak tak basuh, penyakit mudah hinggap di badan kita. Okey, yang keempat, dikasihi Allah. Allah sayang, Allah kasih kepada kita yang beristinja, kita yang menjaga kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah kasih kepada sesiapa yang bersih. Bersih ni bermaksud, beristinja ni maksud dia berbersih lah. Bersih diri, bersih pakaian. Kita beristinja dengan betul. Okey, sekian. Terima kasih. Sampai sini dulu untuk kali ini. Untuk kali ini kita dah belajar tajuk istinja dan alat-alat istinja, cara-cara beristinja dan kelebihan beristinja. Ustaz harap murid-murid dapat manfaat dan ilmu yang bermanfaat untuk murid-murid gunakan untuk seharian. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustaz Hanifuddin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.